Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam channel YouTube saya ni. Okey, sementara nak tunggu waktu buka puasa ni, saya buat satu lagi sharing. Okey, so pada kali ni saya akan tunjukkan cara nak kira muatan jalan keluar. Okey, berapa lebar tangga yang diperlukan. Sebelum ni sharing saya just bercerita. So hari ni saya akan tunjuk. Okey, saya akan tunjuk cara nak buat. Alright. So, bila kita cerita tentang occupancy load, berapa kelebaran tangga yang diperlukan untuk suatu bangunan. Okey, antara poin-poin penting dia adalah, yang pertama adalah cara pengiraan. Okey, di dalam UBBL tu cara pengiraan dia terletak di bawah UUK 176. Okey, lepas tu kita akan refer ke jadual ke-7 lah. Dari segi nak figure dia tu berapa kita nak ambil. Alright. Lepas tu jangan lupa juga untuk clause 177 UUK 177A, iaitu satu tangga kita kena anggap fail, tidak boleh digunakan. Alright. Lepas tu bila kita dah dapat berapa lebar tangga diperlukan, kita perlu tahu berapa jumlah jalan keluar yang diperlukan, berapa jumlah tangga yang diperlukan. Okey, dah ada formula dia. Okey, U bagi kelas bangunan, lepas tu tambah 1. Okey, U ni lebar dia lah, berapa unit yang kita perlukan. Okey, kelas ni dia kena refer tu. Ada tu kelas A, kelas B, kelas C. Okey. Kelas A ni biasanya kategori bangunan yang bahan yang tidak terbakar sepenuhnya. Okey, kategori B ni bangunan binaan biasa dan kategori C adalah bangunan dari bahan mudah terbakar. Okey, kebiasaannya untuk di Malaysia ni kita akan guna kelas B, iaitu bangunan binaan biasa. Okey, rujukan dia adalah Building Research Establishment, BS lah, Business Standard. Okey, ini info-info penting yang kita perlu tahu untuk kita kira berapa lebar tangga diperlukan. Okey. Alright. So, kalau kita rujuk dalam UUK 176, okey, dia dah tunjukkan cara nak kira lebar jalan keluar ni untuk sesuatu tingkat lah. Okey. Yang pertama kita perlu tahu berapa hitung keluasan bersih atau kasar lantai itu. Biasanya kalau satu floor area tu kita panjangkan lebar, kita kena dapat floor area lah. Kita dapatkan floor area dulu. Okey. Lepas tu kita tentukan faktor berpendudukan yang dibenarkan daripada jadual. Okey, ini jadual ni adalah jadual ke-7. Okey. Jadual ke-7 kita boleh refer faktor berpendudukan ni. Okey. Dia berbeza-beza lah. Untuk pejabat berapa, untuk kedai berapa. Okey. Kita boleh refer jadual ke-7. Okey, lepas tu kita kena bahagikan keluasan lantai itu dengan bilangan meter persegi bagi setiap seorang. Okey, untuk menentukan bilangan orang yang mesti disediakan tempat keluar bagi tingkat itu. Alright. Seterusnya, okey, tentukan daripada jadual kapasiti bagi jenis tempat keluar yang hendak digunakan bagi kumpulan maksud yang telah dibentuk. Jadi saya cakap tadi lah, pejabat ke kedai ke apa, kita kena refer jadual ke-7. Okey, lepas tu kita kena hitung bilangan unit lebar tempat keluar bagi setiap jenis tempat keluar yang digunakan berasaskan kepada kapasiti itu. Right? So clear Cara nak kira tu kita boleh refer 176, UUK 176. Right? Okey. So, daripada cara kerja tadi, dia akan terbentuk macam ni. Okey, yang pertama kita perlu dapatkan keluasan kasar lantai. Okey, macam saya cakap tadi, panjang dan lebar dalam meter persegi. Lepas tu kita kena tengok kat jadual ke-7 tu berapa faktor beban pendudukan. Okey. Okey, itu kolom yang kedua lah. Yang kolom pertama, jadual ke-7 tu purpose group. Yang kedua adalah faktor beban pendudukan tu. Okey, refer kat situ. Okey, lepas tu kita dah bahagi kepada faktor pendudukan tu, kita akan dapat jumlah orang. Okey, kalau selantai tadi kita bahagi dengan bilangan meter persegi tadi, faktor pendudukan, kita akan dapat berapa orang untuk floor tu. Okey, so muatan keluar seunit lebar tangga untuk orang tu adalah berapa. So cara nak kira dia, jumlah orang tadi kita bagi dengan muatan keluar setiap lebar tu. Okey, kita akan dapat unit dalam unit. Okey, so jumlah lebar tangga yang diperlukan, last kali nanti kita kena kali dengan 1 kali lebar adalah 550 mm. So kita akan dapat berapa figure dia. Okey, lepas-lepas ni saya akan masukkan figure, kita akan lagi nampak jelas lah
berapa lebar yang diperlukan nanti. Okey. So, ini contoh untuk kali ni. Okey, contoh kita ada 4 tingkat bangunan. Tingkat atas tu adalah office. So, kita akan fokus kepada tingkat 4 saja. Berapa lebar yang diperlukan untuk pejabat di tingkat 4 tu. Okey. Right. So, kalau kita refer ke jadual ketujuh okey, kita dah tahu tadi. Okey, kita estimatekan floor area. Floor area untuk pejabat ni adalah 4,500 meter persegi. So 100 kali 45 meter lah. Okey. So kalau kita refer jadual ketujuh tu, untuk beban pendudukan, faktor beban pendudukan tu adalah untuk pejabat 10. So kita akan bahagikan floor area tadi bahagi dengan 10 orang. So kita akan dapat 450 orang. Okey. Okey. So nak tahu lebar jalan diperlukan, okey, kita kena bahagi dengan faktor muatan jalan keluar. Okey. Refer jadual ketujuh tadi, kita akan bahagikan 60 sebab dia pejabat kan. Okey. So 450 kita akan bagikan 60 orang. Okey, kita akan dapat 7.5 unit. Okey, normally untuk keadaan macam ni kita akan bundarkanlah. Kita boleh genapkan ataupun kalau kita nak dapat exactly kita boleh guna 7.5 juga, tak ada masalah. Okey. Clear setakat ni? Okey. So, seterusnya kita dah tahu tadi, kita bundarkan, senanglah untuk kita kali kan. Okey, kita bundarkan 7.5 ataupun 8, tak ada masalah. So, cuma kalau you bundar kepada 8, sebenarnya you dah lebih sikit lah you bagi. Okey. So, kita ambil 8 unit tadi kali dengan 550, satu lebar. Okey, so you akan dapat 4,400 mm. Okey, lebar tangga yang diperlukan untuk floor yang tingkat 4 tadi pejabat. So 4,400 mm sama dengan 4.4 meter. Alright. Tadi kita masukkan balik formula yang jumlah jalan keluar yang diperlukan tadi. Okey, dalam poin penting saya tunjukkan mula-mula tadi. Okey. So formula adalah U tadi bahagi dengan 4. 4 adalah kategori B. Kan, bangunan binaan biasa. Okey. U ni lebar tangga tadi, kita tengok tadi lebar yang kita mula-mula tadi akan 7.5 kan. Okey, so kita U bahagi dengan 4 tambah 1. So 7.5 bahagi 4 tambah 1 sama dengan 2.875. Okey, so kita kena bundarkan, so 3 unit. So untuk kita punya kes ni, kita perlukan sekurang-kurangnya 3 tangga. Okey, lebar kita tahu 4,400 tadi. Jumlah tangga kita kena buat minima 3. Okey, clear So, macam mana kita nak letak tangga ni? Kita dah tahu lebar sekarang 4.4. Okey, jumlah tangga adalah 3. Okey, so kita tengok kalau dalam floor plan dia. Okey, kita tahu okey ni rumusan So kita estimate tadi kita dah bagi tahu dah 4,400, 3 pintu adalah geometri 3 unit. Okey. Alright. So kat sini kita nampak. Okey. Jalan keluar kita adalah tangga 3. Kita dah design 3 tangga. Okey, panjang dia adalah 100 meter kali 45 tadi pejabat. So kita kena letak kedudukan yang begini untuk elakkan dead end. So macam video saya sebelum ni kan kita tunjuk 45 degree tu, lepas 45 degree adalah dead end. So dead end pejabat 15 meter, kita kena comply 15 meter. Okey. So tadi kita tahu jumlah tangga diperlukan adalah 4, lebar tangga diperlukan adalah 4.4 meter 4,400 mm. Okey, jumlah tangga cadangkan perlu 3 lah ikutkan pengiraan tu. Okey tadi. So sepatutnya kalau kita direct je divide satu lebar tangga lebih kurang 4.4 meter bahagi 3 lah. So dia akan dapat 1.5 meter. Tapi kita tak boleh nak elakkan, kita kena anggap satu tangga fail. Okey, rujuk UUK 177A tadi. Awal saya bagi tahu. So bila kalau 4.4 meter, kita akan buat satu tangga 2.2 meter. Kenapa? Sepatutnya tadi kalau you bahagikan 3, you dapat 1.5 kan. Tapi bila 1.5 you buat setiap tangga, memang cukup untuk cover 4.4 meter. Dia akan jadi masalah bila satu tangga tu dianggap fail. Okey, kalau you anggap fail, kalau you letak lebar dia 1.5, okey, satu tangga fail, you hanya ada balance 2 tangga lagi. 2 tangga 1.5 tambah 1.5, 3. So tak cukup tangga tu. Sepatutnya you ada 4.4 meter. Okey, itu sebablah kita letak satu tangga tu lebar dia adalah 2.2 meter. Sebab bila satu anggap fail, still 2 tangga tu boleh cater
okupansi untuk floor tu. Okey, 40 meter. Clear Faham sekarang? Right. Okey, tu saja sebenarnya untuk pengiraan tangga. Jadi kalau untuk purpose group lain, kedai ke apa ke, tak ada masalah. Kaedah pengiraan adalah sama, cuma yang membezakan adalah beban pendudukan dengan bahagi berapa lebar tadi. Okey? Itu saja. So, faktor lah maksudnya sekarang. Bagi faktor muatan yang keluar tu akan membezakan. Okey? So, saya rasa tu saja untuk kali ini. Sampai kita berjumpa lagi di lain masa. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.